kita. Kembali lagi bersama saya Izora dalam rancangan masakan makanan tradisional dan kontemporeri Sabah. Penonton masih ingatkah apa itu okinam? Okinam itu diambil dari bahasa dusun yang bermaksud makanan yang sedap dengan tekstur dan rasa yang tersendiri. Okinam mesti rasa kita. Hari ini saya berada di Pekan Papar. Untuk mengenali daerah Papar dengan lebih lanjut, kita saksikan dulu video pengenalan pendek ini. Selamat datang ke daerah Papar. Minggu ini, kru produksi Okinam singgah di daerah Papar yang terletak hanya kira-kira 50 km dari Bandaraya Kota Kinabalu. Majoriti penduduk di sini terdiri dari Melayu Brunei, Bajau, Kadazan Dusun, Cina, India dan lain-lain. Sebagaimana daerah lain di Sabah, Pekan Papar memiliki pelbagai kemudahan asas untuk penduduknya seperti yang penonton saksikan dalam visual ini. Ini adalah stesen kereta api Papar dan ini pula bangunan kedai lama Papar yang terbina sejak zaman era kolonial lagi. Ini pula adalah gereja Saint Joseph Papar, gereja yang tertua di sini dan usia bangunan lama gereja ini sudah sekitar 120 tahun. Jambatan besi Papar atau jambatan buang sayang ini merupakan salah satu jambatan yang dibina sejak zaman British lagi. Ia pernah rosak teruk ketika zaman Jepun, kemudian dibina semula. Jambatan ini penting kerana menghubungkan daerah-daerah di pantai barat selatan Sabah dengan kota Kinabalu. Kalau bercerita mengenai makanan di Papar ini, tidak sah kalau tidak bercerita mengenai kuih cincin yang sering dijadikan oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing. Tapi hari ini, kita bukan bercerita mengenai kuih cincin, tapi masakan yang akan dikongsikan oleh chef kita sebentar lagi. Seperti biasa, setiap minggu Okinam akan menyajikan pelbagai jenis masakan tradisional dan kontemporeri hasil kreativiti chef-chef jemputan kami. Dan di belakang saya adalah landasan kereta api daerah Papar. Mesti penonton tidak sabar sedang mau tahu siapa chef jemputan kami kali ini. Tanpa membuang masa, jom kita berkenalan dengan chef jemputan kami iaitu Chef Jamil. Silakan chef. Ya Izora, hai, apa kabar penonton di rumah? Seperti yang kita tahu kan chef, di Papar ni kan banyak juru masak handalan pelbagai jenis masakan, terutamanya masakan kaum masyarakat Bajau, Brunei dan lain-lain. Dan mungkinkah menu yang akan Chef Jamil kongsikan pada kita hari ini ada kena mengena dengan daerah Papar chef? Ya semestinya Izora. So hari ini kita akan masak sotong masak hitam. Jadi chef, yang sotong hitam ni kan masak macam tu je ataupun ada dengan dia punya makanan yang lain? So dia ada menu sampingan. So kita akan masak dengan sayur pisang. Okay. Selepas itu kita ada masak bubur kokam. Bubur kokam ni dia dari ubi kayu yang sudah diperam lama sehingga warna hitam. Lepas itu kita keringkan, lepas kita parut. So bubur kokam ni sebenarnya dia satu masakan yang sudah agak asing bagi masyarakat setempat. So penduduk setempat sudah tidak begitu mahir untuk memasak sebab jarang dijumpai di mana-mana kawasan lah. So saya memperkenalkan bubur kokam ini adalah untuk memberi kesedaran kepada penduduk setempat bahawa ini adalah makanan tradisional orang-orang tua dulu. Wow, jadi kiranya menu kita untuk episod kali ini dia 3 serangkai lah kan chef? Ya, semestinya itu. Dia ada sotong hitam, dia ada sayur pisang. Sayur pisang. Lepas tu ada bubur kokam. Bubur kokam ya. Saya tidak sabar sudah ni. Jadi betul lah chef, yang menu ni kan kita kena kasih nampak lagi dengan penonton di luar sana yang kita ada menu ni yang masih perlu dikekalkan hingga ke hari ini chef. Sebab masyarakat muda sekarang dong tidak begitu terdedah dengan masakan tradisional. Betul chef. Jadi chef, kita perlulah cari bahan-bahan dia ni kan chef? Ya semestinya Izora. Sebelum itu chef, penonton di rumah kita saksikan dulu paparan segmen Alam Kulineri Sabah. Saksikan. Mari chef. Okay, ya.
Kulineri Sabah minggu ini membawa salah satu makanan tradisi masyarakat Bajau Laut Sabah, iaitu putu atau putu ubi. Makanan ini malah merupakan makanan asasi sebagai pengganti nasi oleh masyarakat Bajau Laut di Lahad Datu, Semporna, Tawau dan Sandakan. Putu ubi biasanya dihidang bersama makanan laut yang lain seperti ikan dan juga rumpai laut. Hidangan ini dikatakan boleh membuka selera bagi mereka yang menghadapi masalah kurang selera makan. Putu ubi senang didapati di kebanyakan pasar am di daerah pantai timur Sabah berbanding dengan daerah pantai barat selatan Sabah seperti Kota Kinabalu dan daerah berhampiran. Pasar ikan papar. Chef, apa kita buat di sini? So, kita akan cari sotong untuk kita punya masakan utama. Baiklah Chef, mari kita pergi. So, sudah pun ada, jadi kami tidak sabar untuk mencari bahan seterusnya. Jom, mari Chef. Dia ada pisang? Pisang Sabah kan? Ada. Mana satu pisang, Chef? Yang ini. Yang ini? Ya, yang mentah nih. Yang ni. Inilah pisang Sabah. Ya. So, kita pakai yang mentah lah. Tapi kan, Chef, saya mau tanya, kalau tidak bolehkah kalau kita guna ini pisang, apa ini pisang emas kah? Mesti guna ni kah? Mesti pisang Sabah, so dia punya tekstur dia lagi sedap lah. Oh, okey, faham. Jadi kita ambil yang ini satu. Ya. Apa lagi bahan seterusnya? Chef, macam saya nampak tu cili besar mau kah? Ya, dengan cili besar sekali lah. Nah, ni yang saya nak bungkus. Nah, inilah. Ini Chef bilang untuk hiasan dia nanti kan, Chef? Ya. Okey, adik, ni lagi. Terima kasih, Dik. Okey, kalau macam tu kita pusing lagi, Chef. Kita tengok lagi tempat lain. Ini berapa anti minyak kelapa ni? Bagilah satu. Oh, jadi nanti kita masak menggunakan minyak kelapa lah ni, Chef? Ya, ini untuk menjadikan kita punya masakan lagi wangi lah. Sebab orang-orang dulu memang suka pakai kelapa ni berbanding kelapa sawit. Nampaknya bahan kita untuk memasak sudah pun cukup, betul, Chef? Ya, betul, Ezra. Kalau macam tu, di mana kami mau menyediakan bahan-bahan ini? Kenalah tunggu dulu, kan, Chef? Ya, betul. Jom, Chef. Jom. Kinam, mesti rasa kita. Ya, sekarang kami berada di tempat yang cantik, iaitu Riverfront Papar, dan sungai di belakang kami adalah muara Sungai Papar, dan perkampungan di seberang adalah Kampung Buang Sayang. Baiklah, Chef. Menu kita untuk episod kali ini macam yang saya cakap tadi, 3 serangkai. Ya, betul. Kita ada sotong hitam, ada sayur pisang dan juga bubur kokam. Betul, Chef? Betul. Seperti biasa, Chef, sebelum kita memulakan apa-apa masakan ataupun penyediaan makanan, kita perlu memastikan kita punya bahan dan bahan utama kita ni bersih. Betul, Chef? Ya, betul. Jadi mungkin kita boleh mulakan untuk pengenalan bahan dulu, Chef. Kita mulakan dengan apa dulu, Chef? Kita akan bersihkan sotong terlebih dahulu. Okey, so kita akan keluarkan dia punya ing. Lepas tu bersihkan dia punya isi dan kita potonglah untuk memudahkan kita memasak. Ini untuk mengelakkan dia punya ing pecah.
Oke, kalau ini dia pecah lagi, taruhlah kita punya kerja. Jadi chef, untuk kita masak yang sotong hitam nih, kita menggunakan ing dia. Ya, kita menggunakan ing. Oh, Yang ini. inilah, Itu apa chef? itu dia punya isi perut. Oh, isi Ya, perut. kita kena buang. Oke, yang ini pun kita Kena perlu bersihkan. Oke, so kita akan potong terlebih dahulu. So kemudian kita akan cuci lah. Jadi potong dia ni size ikut suka hati Ya, ataupun Kita ikut suka hati lah. cita rasa lah kan, mau ikut- yang besar kita punya kah? cita rasa sendiri. Oke, so kita akan bersihkan sotong terlebih dahulu. Yang ni sotong ni kita perlu bersihkan berapa kali chef? Sekalipun boleh. So yang penting kita tengok udah betul-betul bersih. So kita boleh angkat sudah. Kita boleh start masak. Oke, setelah kita bersihkan sotong, so kita akan tumbuk bawang merah dengan kunyit Bawang serta merah. dengan serai. Kita kena iris terlebih dahulu untuk memudahkan kita menumbuk. Jadi kita menggunakan sebatang serai, seulas bawang merah. 2 ulas bawang Dua. merah supaya dia lagi aroma dia lagi kuat lah. Okey. Terus lepas ni kita akan tumbuk bagi halus. Itu dia, kita punya bahan-bahan sudah pun bertukar warna. Dia sebati dengan kunyit hidup kita, dia kelihatan berwarna kekuningan. Selepas ni kita akan tumis. Wah, nampak cantik betul bahan tumbukan dia tu chef. Ya, Saya boleh bayangkan sudah bila ditumis nanti kan aroma dia, dengan kunyit hidup lagi. Baiklah chef, kita boleh mulakan tumisan kita. oke, kita panaskan kuali dulu. So tunggu kuali dia panas sedikit. So baru kita letak minyak. Oke, sudah boleh. Tidak perlu banyak ataupun sedikit Ya, saja. sedikit Chef? saja. Sedikit saja. Lepas itu kita tumis bahan-bahan yang sudah ditumbuk tadi. Ya, kita masukkan semua. Boleh bagi sotong aja, Ras. Sotong, okey. Kalau sotong ni kita tahu dia sekejap je masakkan chef. Tidak perlu lama sangat kan. Ya, Dan selepas itu chef, apa lagi kita perlukan? oke, setelah itu kita masukkan ini sotong. Ing sotong yang Ya, ni. yang ini. Ini masukkan saja macam tu. Ya, masukkan semua. Tidak perlu buka dulu. Nanti masuk tegau dia akan terbuka sendiri. Dia terbuka sendiri. Yang ing sotong ni kan chef, nampak kantong dia kecil tapi dia punya warna hitam tu kan memang banyak rupanya chef. Ya, warna dia memang sangat kuat lah, sangat terang. Jadi chef, kalau yang masak macam ni kita langsung tidak perlukan kicap lah chef. Tidak perlu. Tidak perlu. Itu. Masakan begini kalau boleh jangan tutup sebab bila kita tutup dia akan mengeluarkan air yang banyak. So itu merusakkan kita punya masakan lah. Dan seterusnya chef, lepasnya apa yang chef perlukan? Cili padi. Cili padi. Oke, cili padi ini dia ikut kesesuaian lah. Jika suka yang pedas, so boleh tak banyak sikit. Kalau tidak suka, letak sedikit sahaja. Wah chef, kita boleh nampak dia punya kuah hitam tu kan makin nampak pekat lah chef. Ya, Izara. So sebab itu kita kalau boleh kita perlukan sotong yang agak besar sedikit lah. Supaya dia punya ing tu dia lagi nampak terang. Boleh bagi serbuk perasa. Sebut perasa yang ni chef. Ya. Okey, kita letakkan sedikit perasa. Oke, garam. Okey chef, kita punya hidangan sotong siap sudahkah? Ya, kita punya sotong sudah masak. So, lepas itu kita boleh hidangkan lah. Jadi hidangan pertama kita yaitu sotong hitam telah pun siap dimasak. Seterusnya kami akan mula memasak hidangan kedua yaitu chef Sayur pisang. sayur pisang. Okey, baiklah chef. Okey, mungkin kita boleh mulakan. Ya. Kita akan kupas kulit pisang terlebih dahulu. Kita letak garam dulu dalam air. Garam. Yes. Okey. Garam ni untuk apa chef? Dia untuk mengelakkan pisang menjadi hitam setelah dia dipotong lah. Okey. Siap sudah. Kita rendam ni kita perlu berapa lama?
Dia sekejap saja. Sekejap saja. Jadi kita pastikan semua dia sebati lah dengan air garam tu kan, Chef? Ya, betul Ezra. Okey, kita tuangkan minyak sedikit. Lepas tu bawang merah. Bawang merah. Okey, kita biarkan dia masak dulu kan dengan aroma dia naik. Tunggu dia keperangan dulu kan, Chef? Ya, betul Ezra. Jadi seterusnya Chef perlukan pisang. Ya, betul. Baiklah penonton, saya sudah tapis air garam. Jadi sekarang kita tumis. Kita masukkan. Okey, boleh bagi air. Air. Jadi Chef, bila kita sudah tumis kita punya bawang merah, kita tapis air garam di pisang tu. Lepas tu kita masukkan dan masukkan air terus. Ya. Tidak perlu tumis lagi pisang tu. Tidak perlu. Oh, okey. Okey, boleh bagi santan. Santan. Okey, kita punya pisang sudah lembut, so kita masukkan santan. Ini bagi dia lebih berlemak lah kan, Chef? Ya, betul Ezra. Boleh bagi kunyit. Kunyit. Ini kita gaul dia. Nah, itu dia mula berubah warna. Dia sebati dengan kita punya pisang. Okey, kalau mau pedas juga, so boleh tak cili padi. So bergantung dengan cita rasa sendirilah. Chef, saya perasan di Sabah ni kan banyak menggunakan cili padi. Memang orang Sabah suka makan pedas-pedas ni kan? Ya, sejujurnya memang begitu. Orang Sabah dia suka yang pedas-pedas. Lagi pula cili padi di Sabah ni yang lagi pedas lah berbanding tempat lain. Betul. Nampaknya sudah siap, Chef. Dia punya aroma santan tu, aduh, bikin lapar betul. Dan untuk hidangan kita yang seterusnya, yaitu Chef? Itu bubur kokam. Bubur kokam. Chef boleh tunjukkan macam mana rupa bubur kokam tu? Okey, bubur kokam seperti ini. Dia sebuk dia ada gelap sedikit. Okey, so kebanyakannya di pasar. Tapi tidak semua tempat jual lah. Okey, kita boleh mulakan, Chef? Kita tukar dulu yang ni. Seperti biasa penonton, kita kena pastikan kita punya dapur meja sentiasa bersih. Okey, kita tuang separuh saja. Kalau tuang banyak pun boleh. Okey, boleh supaya di tepi. Okay. Selepas tu Chef perlukan? So, kita pecah-pecahkan terlebih Oh, dahulu. pecah-pecahkan dulu. Okey, sebelum tu kita panaskan air terlebih dahulu. Panaskan air, Chef? Ya, tunggu sehingga dia mendidih. Lepas tu baru kita tuang kokam yang kita sudah gaul lah, sudah berbiji-biji. Oh, kita buat macam tu saja, Chef? Ya, kita gaul-gaul lah sehingga dia terbentuk. Jadi maksudnya, Chef, yang akan kita tuangkan di dalam air yang mendidih tu hanyalah biji bulat-bulat tu ataupun dengan serbuknya sekali? Semua sekali. Semuanya sekali. Ya. Chef perlukan air lagi? Tambah lagi. So, yang ni jangan tuang air terlampau banyak. So, kita sikit-sikit. Sikit-sikit sampai dia jadi bulat-bulat. Ya, betul. Nampaknya air kita pun sudah mendidih, Chef. Ya, so ni kita masukkan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Okey, kita tengok cara Chef masukkan serbuk kokam tu macam mana. Itu dia, kita masukkan sedikit demi sedikit dan kita gaulkan, kan Chef? Ya, betul Ezra. Kena selalu gaul supaya dia tidak terlampau bergumpal banyak. Okey, Chef, seterusnya apa yang kita perlukan? Seterusnya kita masukkan santan. Kita masukkan santan. Ini dia, Chef. Okey, sebelum masukkan santan ni kita pastikan dia sudah agak masak sedikit. Wah. Okey, biar dia lagi rasa berlemak. Okey, selepas ni kita boleh masukkan gula sudah. Kita masukkan gula. Ya, dengan warna dia bertukar warna. Dia berkrim, berlemak begitu. Gula tu berapa banyak kita perlu masukkan, Chef? Agak-agak dalam 100 gram begitu. Jadi rasa dia ni nanti memang ada sedikit manis, berlemak lah, Chef. Ya, so untuk menaikkan dia punya lemak tu kita letak garam sedikit. Garam sedikit. Untuk menaikkan dia punya rasa lemak lah. Jadi untuk memasak bubur kokam ni, Chef, dia tidak memerlukan masa yang lama kan? Tidak, dia sekejap saja. Jadi Chef, nampaknya macam dia mau mula masak sudah ni, Chef. Ni dah cukup masak sudah lah. Itu dia penonton.
wangi, Chef. Baiklah penonton di rumah, hidangan kita 3 serangkai iaitu sotong hitam, sayur pisang dan juga bubur kokam telah pun siap dimasak. Saya sangat-sangat teruja untuk mencubanya kerana menu kali ini adalah menu eksotik, hanya terdapat di Sabah. So penonton di rumah, kita cuba dulu. Ada sedikit kelainan, Chef. Dia bukan macam sotong masak kicap. Sebelum ini tidak tahu pula kita boleh masak sotong menggunakan ing dia sendiri. Dan penonton juga di rumah bolehlah cuba guna. Baiklah penonton di rumah, menu 3 serangkai kita iaitu sotong hitam, sayur pisang dan bubur kokam telah pun siap dimasak. Saya sudah cuba, memang sangat-sangat memancing selera saya. Saya pun terus terasa lapar. Saya akan cuba menu ini di rumah dan mungkin juga penonton di rumah. Terima kasih Chef Jamil kerana sudi berkongsi resepi dan menu ini di Okinam. Baiklah penonton semua, terima kasih kerana setia bersama kami hingga ke hujung rancangan. Kita jumpa lagi di Okinam di episod seterusnya. Okinam, mesti rasa kita.